Pelbagai bantuan, geran dan insentif disediakan untuk galakkan lebih ramai belia sertai sektor pertanian. Begitu juga dengan peruntukan besar dalam Belanjawan 2025. Paling penting, persepsi anak muda perlu diubah. Wartawan Nurailia Ramli ada laporannya. Kerajaan bersama badan swasta akan memanfaatkan hampir 8,800 ekar tanah terbiar milik Lembaga Kemajuan Wilayah dan agensi rangkaian mereka untuk melaksanakan projek pertanian perusahaan ayam organik dan lembu. Kita dimomokkan bahawa pertanian ni kotor, pertanian ni tak ada daya maju. Sebenarnya tidak. Sekiranya kita mahukan lebih dan kena pada caranya, insya-Allah dapat lebih. Kalau sekiranya kita tak ada wawasan untuk majukan diri dalam bidang pertanian, maka kita tak ke mana lah. Persepsi kononnya sektor pertanian kotor, sukar, bahaya dan tidak menjaminkan keuntungan perlu diubah. Untuk menarik minat lebih ramai anak muda, beberapa langkah boleh diambil. Ini terutama dari segi pendidikan dan kesedaran, inovasi teknologi, insentif kewangan, pemasaran dan jaringan serta program mentorship. Sekarang saya nampak memang sebahagian daripada belia-belia yang terlibat dalam industri pertanian ini memang telah melalui benda ini dan ia adalah proses yang baik. Cuma kita perlu perkasakan dan perkukuhkan lagi. Mendorong anak muda menceburi bidang pertanian sangat penting kerana ia juga merupakan peluang mengurangkan kadar pengangguran. Bukan sahaja dapat meningkatkan taraf kehidupan, bahkan mampu mengurangkan pergantungan negara pada tenaga kerja asing, memastikan bekalan makanan selamat dan meningkatkan ekspor negara. Keterlibatan generasi muda sebenarnya boleh meningkatkan produktiviti pertanian dengan mengaplikasikan teknologi ataupun inovasi yang terkini dalam bidang pertanian. So, dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan seperti geran agripreneur muda itu, generasi boleh mengurangkan beban dari segi modal, permulaan modal dan juga menggunakan teknologi terkini daripada inisiatif geran tersebut. Bagi pelajar Afrina Humaira Muhammad Nur Hisham, anak muda masih beranggapan pertanian sebagai satu pekerjaan yang kurang popular kerana terpaksa bekerja dalam suasana persekitaran kotor di bawah panas matahari. Bidang pertanian ni kurang sambutan. Lepas tu saya rasa bidang pertanian ni kerja penat sebab kena cuaca panas gapo. So mereka pun macam rasa lebih selesa di pejabat lah. Penting sebab bidang pertanian ni boleh menyumbang pendapatan negara. Pendedahan awal kepada golongan belia terutama di peringkat mahasiswa mampu memberi impak besar untuk melahirkan lebih ramai anak muda tani moden. Penglibatan golongan itu dalam aktiviti pertanian juga memainkan peranan penting demi sekuriti makanan negara. Nurailia Ramli, Berita RTM. Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu memberi tumpuan kepada masa depan golongan muda. Ia termasuk merancangkan industri sedia ada bagi menyokong sektor IKS yang merangkumi 80% ekonomi negara. Peningkatan pelaburan negara secara tidak langsung memberi limpahan ekonomi kepada sektor berkenaan sekaligus membantu golongan muda meningkatkan pendapatan mereka. Jadi isunya belanjawan juga terletak kepada pemahaman dan penurunan komunikasi tersebut di bawah lah. Yang saya harap menerusi sesi hari ini dan juga RTM dapat kita lebih tahu dan kita dapat perbaiki penggunaannya. Golongan muda juga disaran tidak bergantung sepenuhnya kepada ekonomi gig semata-mata. Sebaliknya, mereka perlu meningkatkan kemahiran menerusi pelbagai tawaran khusus seperti TVET yang kini menjadi fokus kerajaan.
Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menumpaskan kegiatan penyeludupan 300,000 batang pokok putih dianggarkan bernilai RM330,000. Dalam satu kenyataan, Komander Brigade Tenggara PGA Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata rampasan dibuat dekat pengkalan haram Pos Rela Pasir Mas menerusi Op Taring Wawasan Kelantan. Hasil pemeriksaan menemukan rokok putih berjenama Tex dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran tempatan. Kesemua barang rampasan diserahkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Kira-kira RM300,000 nilai kerugian kerosakan dianggarkan akibat ribut di 6 sekolah milik Kementerian Pendidikan Rabu lalu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Jalani Sulong berkata kerosakan membabitkan sebuah sekolah di bawah kerajaan negeri iaitu Sekolah Menengah Agama SMA Al-Falah pula sedang dalam penilaian. 6 daripada 7 sekolah yang rosak boleh beroperasi seperti biasa Ahad ini. Ketika ini, kerja-kerja membaik pulih kerosakan termasuk pembersihan sisa runtuhan atap sedang giat dijalankan. 5,115 graduan Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA bakal diraikan dalam majlis convocation kali ke-19 yang bermula pada 26 Oktober ini. Pro-Chancellor Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasnal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemarduli berangkat menyempurnakan istiadat pemasyhuran convocation berkenaan. Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin memaklumkan 83 daripada jumlah keseluruhan merupakan graduan Doktor Falsafah. Sejak majlis convocation yang pertama pada tahun 2006, UMPSA telah melahirkan seramai 48,378 graduan yang terdiri daripada 47,299 tempatan dan 1,079 antarabangsa dalam pelbagai lapangan pengajian sama ada di peringkat pra-siswaza maupun pasca-siswaza. So, berdasarkan sistem kajian pengesanan graduan, kebolehpasaran UMPSA berjaya mencapai 97.3% mendapat pekerjaan. Pada majlis berkenaan, Tengku Hasnal turut berkenan menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada bekas Naib Chancellor UMPSA 2008 hingga 2019, Datuk Seri Dr. Daeng Nasir Ibrahim yang kini dilantik menjadi Rektor di Oxus University, Uzbekistan.